Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakrul Razi bin Muhammad Noor, pemegang kad metrik yang bernombor D201920909300. Pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan teori estetika bersepadu. Baiklah, kita akan mulakan pembentangan ini dengan mengenai sedikit sebanyak latar belakang sastrawan yang telah membina teori sastra estetika bersepadu ini. Teori ini diperkenalkan oleh Abdul Halim Ali, iaitu beliau merupakan seorang pensyarah di Jabatan Bahasa dan Kesusastraan Melayu, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak. Dan ini juga merupakan sebuah teori yang berasal daripada kerangka konsep yang telah digunakan oleh beliau di dalam kajian akademik peringkat ijazah Doktor Falsafahnya pada tahun 2010. Teori ini juga bersandarkan kepada konsep keindahan yang tercerna di sebalik keindahan gaya bahasa dan juga perutusan agama. Pada awalnya beliau menggunakan karya Harundin, iaitu yang bertajuk Manusia dan Islam, untuk dijadikan sebagai asas rujukan dalam memahami hakikat kejadian manusia dan hubungannya dengan Tuhan serta makhluk lain. Teori ini juga berasaskan Al-Quran dan penciptaan Adam sebagai khalifah Allah, yang dilihat padanya kesempurnaan lahiri fizikal dan dalaman. Menurut Abdul Halim juga, kesempurnaan Adam ini sebagai makhluk terpantul kepada makhluk-makhluk yang lain, termasuklah kesusastraan itu sendiri. Abdul Halim juga turut berpendapat bahawa teori kesusastraan juga adalah teks keindahan, yang mana ianya lahir daripada proses penyepaduan berbagai unsur bahasa, idea dan pemikiran serta pengajaran dan juga perutusan. Menurut beliau lagi, teks merupakan sebuah hubungan bermakna dengan penciptanya, di mana pengarang agama dan realiti. Teks ini tidak bersifat autonomi, sebaliknya ia berfungsi dalam ikatan yang dibataskan oleh ajaran agama, norma-norma kehidupan dan kebenaran. Teori ini dibina atas beberapa asas, iaitu keindahan yang bermakna di sisi kebenaran, dan keindahan tersebut terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah keindahan luaran yang meliputi estetik bahasa yang tergambar pada penggunaan unsur-unsur gaya bahasa dan juga penyampaian bahasa. Keindahan dalaman yang meliputi estetik perutusan tergambar pada pemikiran pengarang yang sejajar dengan kebenaran. Ini merupakan asas teori yang seterusnya. Dan juga bagi poin yang berikutnya adalah kebenaran merupakan asas ataupun teras kepada teori ini, di mana Abdul Halim menekankan bahawa kebenaran ini adalah penting dalam sesuatu karya. Prinsip teori ini pula terbahagi kepada tiga, iaitu kesepaduan estetik bahasa dengan pemikiran. Kesepaduan ini disebut sebagai gaya yang mendukung ilmu, atau ringkasnya disebut style. Yang kedua pula adalah kesepaduan style, iaitu estetik bahasa dan pemikiran dengan perutusan agama. Yang ketiga pula adalah perkaitan style dan perutusan dengan kebenaran Islam dan juga kebenaran realiti. Abdul Halim juga turut percaya bahawa teks kesusastraan ini mempunyai fungsi dan sifat yang hampir sama dengan manusia, iaitu bila mana teks kesusastraan ini bukan semata-mata teks, tetapi adalah sebuah amanah yang mengisi pengajaran, membawa perutusan pencipta yang hakiki pada pengarang, iaitu pengarang ini merupakan pencipta bagi manifestasi itu adalah untuk membawa manusia dengan kebenaran supaya mengabdikan diri kepada pencipta yang hakiki. Oleh sebab itu, beliau juga mengatakan bahawa teks kesusastraan ini merupakan sebuah teks keindahan yang lahir daripada proses penyepaduan pelbagai unsur bahasa, idea dan pemikiran serta pengajaran dan juga perutusan. Menurut Abdul Halim lagi, misteri keindahan yang tergambar dalam fikiran yang hadir di dalam
dalam mata manusia ini dapat dirasai dan dinikmati oleh panca indera, serta perasaan hanya difahami jika seorang itu memahami rahsia dan juga penciptaan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, penyepaduan ini ataupun teori estetika bersepadu ini merupakan kunci utama bagi sebuah proses untuk menghasilkan keindahan unsur yang bersepadu dalam teks. Itu adalah merupakan asas yang diteliti dan juga diperhalusi bagi memahami makna keindahan dalam sesuatu teks. Sebagaimana makhluk manusia ataupun kita manusia ini mempunyai unsur rohani dan juga jasmani, akal fikiran dan juga sebagainya. Sebagaimana makhluk manusia yang terdiri daripada unsur rohani, jasmani, akal dan fikiran, teks kesusastraan ini juga dibangunkan oleh pengarang dengan proses penyepaduan unsur rohani dan jasmani, akal dan juga fikiran, emosi dan juga ilmu. Ini menunjukkan persamaan antara manusia itu dengan sesebuah teks kesusastraan. Bahasa, sekiranya dirujuk kembali, bahasa adalah merupakan unsur jasmani bagi sebuah teks, manakala tema dan juga persoalan, idea dan pemikiran, pengajaran dan perutusan pula merupakan unsur rohani bagi sesebuah teks. Abdul Halim juga turut menteorikan bahawa unsur untuk memahami sebuah makna keindahan dalam teks adalah melalui unsur-unsur luaran jasmani dan juga dalaman jasmani. Ini juga perlu diteliti dan juga diperhalusi untuk mencari proses makna yang berlandaskan kesepaduan. Kesimpulannya, saya boleh katakan bahawa teori estetika bersepadu ini merupakan sebuah teori yang kompleks dan juga ianya berlandaskan kepada teori Islam, di mana Abdul Halim telah meletakkan agama Islam sebagai garis penghalang bagi teori ini. Dalam mana pengguna teori itu cuba untuk mentafsirkan sesuatu teks ataupun karya, mereka perlulah meletakkan agama itu sebagai sekatan untuk menafsirkan sesuatu karya itu dengan lebih lanjut. Sekian, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.